Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. So video ni saya akan cuba terangkan macam mana nak guna Git. Tapi kali ni biasanya orang akan guna Git, akan guna command line lah. Kita ada Git kita nak kena commit, nak kena start project tu guna Git init, Git add, Git commit, Git push ke server. Jadi apa yang kita buat ni, kita akan guna GUI. Lebih mudah untuk awak faham lah. Sebab kalau kita guna command line ni nak kena hafal dia punya command line semua leceh. Jadi first kali kita masuk ke gitlab.com lah. Buka browser, buka GitLab. gitlab.com. Dia tak ada register, kita klik login. Mana yang tak ada account tu lagi, just klik register now. So just register je. First name, last name, letak username, letak email address, letak password, and then register macam biasa. And kalau kata dah ada account tu, sign in lah. Sign in je. Okay, masukkan username dan password. Sebab bila kita register, dia akan hantar satu email untuk kita authenticate kita punya email tu yang kita guna untuk login. Jadi bila dah authenticate, baru kita boleh create project dan sebagainya lah. So bila kita dah register, dah sign in, kita try create satu project untuk Slans tu. Just klik new project, create blank project, dan kita masukkan project Slans. Tadi saya dah create satu project nama Slans. Ini saya tunjuk je lah kan. Contoh kata kita masukkan dia Slans kan. Lepas tu project Slans. So visibility level letak je public, tak ada masalah. Dan letak private pun okey. Kalau awak nak bagi untuk mudah orang akses, orang luar akses lah, orang boleh tengok source code awak, boleh belajar something ke, awak nak share something kat orang, boleh letak sebagai public lah. And then click create project. Macam saya dah create project Slans tadi. So saya pergi kat create Slans. So ini adalah projek yang kosong. Projek Slans ni kosong, tak ada apa lagi. Kalau tak ada apa, dia tak ada file. Dia hanya ada setup macam ni je, Git global setup apa semualah kan. Jadi dia nasihatkan kita buat Git global setup dekat dekat kita punya Git, dekat kita punya terminal lah. Kalau kita install Laragon, kita akan ada terminal. Kalau kita buka terminal, kita akan boleh guna Git kat dalam terminal ni lah. Tapi kita boleh set up Git menggunakan GUI saja. Tak ada masalah. So kita tutup ni dulu. Untuk kita try download, kita dah install ni, kita try download Git, download GUI untuk Git, totis.git. totisgit.org. So awak just Google je. So akan nampak macam ni. Download lah. Download. And then saya dah install dah. So cara install dia lebih kurang macam install software biasa. So saya ada ambil screenshot tadi. So kalau nak install ni lebih kurang macam ni lah. Okay, kalau dia kata yes je lah. Sampai ke habis ni, ini lebih kurang macam dah fully install lah, tapi nak kena set up sikit. So just pastikan ada run first start wizard ni. Run first start wizard ni bertik. So kita klik finish. Nanti kita akan dia suruh pilih language, kita pilih next. Dia akan tanya kita kat mana git.exe path. So awak klik je dekat tanda ni, tanda 3 dot ni kan, awak klik je, nanti dia akan buka satu folder lah. So kat situ awak pergi je dekat awak punya path Laragon, tempat awak install Laragon tu, pergi bin, pergi git, pergi bin, git.exe, awak pilih ni. So dia akan, tapi by default dia akan detect lah sebenarnya. Dia akan detect sini. Bila dah pilih tu git.exe tu, klik check now. Check now, nanti dia akan keluarkan satu version number kat tepi bawah ni, dekat extra pump ni, untuk bagi tahu apa version Git kita. So lepas tu
dah set git accept .exe path, dah klik check now, ok, tak ada masalah, tak ada error, klik next. Kemudian selepas klik next, dia suruh masukkan kita name dengan email. Ini sama macam untuk kita set yang git config ni lah, dash global user .username, nama kita dan juga email kita. So kita masuklah nama dengan kita punya email, klik next. Kemudian dia suruh generate putih key. Itu kita buat kemudian. Kita klik je finish. Ini kita buat kemudian. Kita klik je finish. Lepas tu kita dah klik finish, dah terinstall dah kita punya Tortoise Git di dalam kita punya PC. Okay. Bila dah install, kita nak tahu Tortoise Git tu kita punya kita punya folder tu dah start Git atau belum. Biasanya akan ada tanda warna hijau ataupun warna biru lah. Macam ni kan. Contohlah kata saya nak slice ni. Kalau awak tak Git ini lagi, awak akan nampak dia jadi macam ni. Dia kosong lagi. Tortoise Git ni pun tak ada apa. Ada setting aja. Ada setting, ada help about je. Tak ada apa lagi. Git clone, Git repository, create here. Itu je lah yang ada. Tapi kalau yang ada, yang dah pernah buat Git, contoh macam ni kan, kedai aku ni, saya right click, Git sync, Git commit master, Tortoise Git, ada banyak. Ni banyak ni semua ni. Maksudnya kita dah Git init kat sini. Kalau kalau kita nak guna command, kita command Git space init. Kalau kita nak pakai GUI, contoh kata kita buat kat slash lah kita buka folder slash. Jangan buat Git init dekat dalam ni, dalam www ni. Buat kat dalam folder yang individual project folder. Buka slash ni, kita right click. Right click dekat ruang kosong folder ni, right click, jangan right click kat file. Kita right click kat ruang kosong folder. Right click, kita pilih Git create repository here. Git create repository here. So dia akan runkan satu command Git init untuk kita set up Git repository dalam kita punya folder ni lah. Jadi yang ini kita biar je, kita klik OK. Kalau kita tick, maksudnya kita tak nak buat kerja dalam ni. Ini just simpanan je. Kalau kita biarkan dia, maksudnya kita masih lagi nak buat kerja dan ada perubahan. Maksudnya kita akan commit, kita akan push and pull semua dan sebagainya lah. So kita klik OK je. Klik OK. Initialize empty Git repository in kita punya path project. OK. So dia akan jadi macam ni, bertanda-tanda soal apa semua. Apa yang seterusnya kita kena buat? Kita right click dulu. Right click, kita Git commit master. Kita commit je commit master. Commit master. So dah commit kan? Okay. Kita bagilah message kat sini kata first commit. At least kita bagi message something lah sikit kan. Kita set author siapa, kita sign kat sini. Kemudian kita check je all. Check all supaya kita dapat masukkan semua file-file yang kita ni kita nak backup ni letak kat dalam. Kita nak commit. Nak commit tu maksudnya kita nak jadikan dia backup lah kan. Untuk version yang ni kita nak ada backup. Okay, kita backup. Tapi kita commit. Okay, preparing commit. Dia akan backup di dalam PC dulu. Kita belum push ke server lagi. So dia tengah commit. Okay, dia akan commit. Dia akan commit dulu. Maksudnya dia akan add semua file-file tu, letak dalam satu database. Dia akan commit. Okay, ni dah commit dalam kita punya PC. Tapi kita nak push ke server. Macam mana kita nak push ke server? Okay, untuk push ke server, kita kena buka Putigen. Cari je Putigen dalam ni. Kita type Putigen. Putigen, kalau kita install Tortoise Git, mesti ada Putigen. Okay. Putigen, sekarang ni Putigen ni tujuannya adalah untuk kita buat connection menggunakan SSH key. Selain daripada kita guna password, kita pakai SSH key lah untuk kita connect dengan gitlab.com. Jadi untuk connect SSH key, kita perlu ada public key dan private key. Kita first kali kita kena generate public key and private key dekat dalam Putigen ni. So kita klik generate. So kita kena gerak-gerakkan sikit mouse ni.
Okey, dah gerak. Tujuan dia untuk bagi key tu unik sikit lah, kan. Pergerakan mouse kita. So kita dah set up dah ni. So kita copy ni semua ni, copy, right click, kita copy, highlight semua dulu, kan, highlight semua, right click, kita copy, lepas tu kita save lah dekat dalam notepad. Saya suka guna Notepad+. Okay, Notepad+, kita paste je. Okay, ini yang key yang kita kena paste dekat, akan paste lah. Ini public key kita, kan, kita simpan dulu. Kita save our private key dulu. Private key kita save. Are you sure you want to save this key without a passphrase to protect it? Dia minta kita letak password, kan, tapi dia tanya kita lah, sure ke nak save private key ni tanpa password, kan. Passphrase tu password lah. Dia kata yes je lah, sebab kalau kita save private key ni tanpa dengan password, maksudnya setiap kali kita nak access dia akan minta kita password untuk masukkan. Macam leceh jugalah, sebab private key ni dah kira macam password dah sebenarnya. Jadi nak access password ni menggunakan password lagi satu, macam memang dia super secure lah, but then dia agak menyusahkan lah sebenarnya. So kita yes je, klik yes je. So ini saya dah pernah simpan key sebelum ni. So kita just bagi je nama lain. Saya bagilah slants private key. So public key ni pun saya rasa saya dah simpan jugalah. Tak apa. Slants ini public key ni .txt lah. .txt je, tak apa. Kita save je. Okey, dah save, tutup, tak ada masalah. So sekarang ni kita nak push kita punya commit tadi ke server, kan. Sebelum tu kita pergi kat kita punya server dulu. Kita punya GitLab dulu. Kita buka projek kita tadi, kan. Projek kita tadi kita dah buat projek Slants, kan. Kita buka projek Slants kita tadi. Lepas tu kita klik clone ni. Nanti dia akan keluar dua option, clone with SSH atau clone with HTTPS. Kita bukan nak clone, kita nak push. Tapi ini option yang ada. Kita just klik je tanda ni, copy URL ni, copy URL untuk clone with SSH. SSH. Copy, klik, nanti kita akan pegang key tu. Kemudian mana tadi notice, kita buka balik. Okey, kita klik push. Nanti dia akan buka macam ini. So dia akan kata master lah. Master ni kita punya yang master tu lah, sebab kita dah commit sebagai master. First time commit, kita akan commit sebagai master. So dia akan tanya kita nak pergi remote mana, tapi kita klik manage dulu. Klik manage. Lepas tu kita bagi nama dia Slants Origin. Nama apa pun boleh, tapi kita bagi ini biasanya akan bagi Origin, tapi kita pakai nama lain lah, Slants Origin. Kalau projek lain, awak letak nama projek lain -origin. Lepas tu kita pastekan URL yang tadi kita dah copy tadi dekat sini. Paste je. Tadi kita dah copy yang yang GitLab demo ni, yang dekat sini tadi, clone tadi, copy, kan. Awak paste je dekat sini. Okey, lepas tu putih key ni adalah private key yang tadi save tadi. Ni private key. Okey, private key. Tapi okey, jap. Kita tak add lagi SSH key. Kenapa kita nak macam mana kita nak guna private key, betul tak? So kita kena add lah kat kita punya project ni public key kita yang kita dah save tadi. Macam mana nak add public key? Kita pergi kat nama kita punya ni, profile atas ni, username profile. Kita pergi preferences, kita pilih SSH keys. Lepas tu kita nak tambah lagi satu key baru. Kita klik kat sini, buka tadi. Mana tadi yang kita simpan public key ni. Kita Ctrl C.
Ctrl C, copy balik, kita paste kat sini. Itu kita punya public key. Kita bagilah nama Slants Slants project lah kan. Kita punya SSH key kita untuk Slants project. Tak payah letak date, kita just add je key kita. Ini saya pernah ni key saya yang saya pernah add lah sebelum ni. Dah 3 bulan dah pakai. So kita add je key. Nanti dia akan add kat sini lah key kita. Boleh So yang tadi tu berbalik kepada yang tadi ni kan, dia dah ada public key kita akan bagi kita punya private key pula untuk kita set lah kan. Tadi selain origin, letak URL tadi yang kita dah save, yang SSH URL tu. Public key ni putih key ni adalah private key. Yang Slants tu then add new save. So dia akan letak macam ni, slants-origin. So kita klik OK saja. Ni akan slants-origin. Kita klik OK. Nanti dia akan push ke gitlab.com. Dia tengah push. Ni sangat berguna lah untuk kita buat kerja berkumpulan dan sebagainya. So kita close je. Ini kalau create pull request ni untuk kita tarik balik. Tadi kita dah push ke gitlab.com. Ni kita nak tarik balik kan. Kita tak perlu nak tarik balik lah, sebab kita dah ada repository kita dalam kita punya PC. So kita close je. So kita buka balik projek kita tadi yang Slants tu. Kita buka tengok. Kita betul tak kita dah nampak kita punya file semua dah terselamat duduk dalam kita punya gitlab.com. Okey. Nampak app kita, ada controller kita dah buat dah semua tadi. Kat mana kita punya views, ni semua dia. Kita boleh tengok kita punya file semua yang kita buat ni. Tadi kita dah buat tadi kan. So user semua, ini semua skrip kita tadi. Allah kan. Dah tak perlu menangis lah kalau PC down ke PC padam lah. Tak payah dah. Ini itu benda-benda biasa yang berlaku pada student. Jadi untuk mengelakkan daripada perkara begitu berlaku, kita guna gitlab.com. Dulu orang pakai GitHub. Sekarang ni semenjak GitHub dah kena beli dengan Microsoft ni, so kita pakai gitlab.com lah. Jadi berguna pada pengguna lah. Programmer yang buat development, yang jadi developer kan, memang perlu tahu macam mana nak guna Git. So this is one of the ways kan, repositories. Nanti bila lepas kalau awak tengok balik server kita dekat dalam Slants ni, semua hijau-hijau ni. Hijau. Kalau awak ada buat contoh kata dekat controller, dekat users.php ni awak ada buat perubahan. Contohlah kita ada perubahan sikit. Kita komen lah sikit apa-apa kan. Contoh kita komen kat atas ni if form push, contoh lah kan, if form push. Kita save, tutup, nampak ni ada warna merah, maksudnya ada perubahan. Bila ada perubahan, setiap kali perubahan kita nak benda tu disimpan dekat dalam gitlab.com dan di commit dalam server. Kita right click, macam mana nak commit, kita right click, kita commit master, git commit master. Kita bagilah mesej sikit, add comment to user controller. Okay. Set author, sign, and then kita dah check dah. Ini yang kita nak hantar ke gitlab.com. Belum hantar lagi. Ini yang kita nak commit. Sebab ini yang ada perubahan. Dia boleh detect tau berapa banyak file yang berubah, berapa banyak file yang baru, berapa banyak file yang dah ada changes lah kan. Dia akan detect. Kalau kata macam banyak ni, klik all lah kalau kita tak pasti kan. Then klik commit je. Klik commit. Okay, dah klik commit, dia keluar macam ni. Kita klik push. Lepas tu Slants origin, kita klik OK. Maksudnya kita nak remote ke Slants origin tadi kan. So dia akan push ke server. Dan kita close. Ni dah close kat server. Kita tengok dekat server tadi, kat gitlab.com je, controller users.php. Tengok perubahan login tadi. Ni if form push, dia ada perubahan. Benda ni bagus juga untuk bekerja secara berkumpulan. Contoh kata
Jiha buat coding lain, apa Bella buat coding lain, and then kita boleh nak gabungkan, letak dalam satu repository dekat dalam gitlab.com, dalam satu group. Boleh, tak ada masalah. Contoh walaupun kita edit file yang sama, nanti dia akan bagi tahu kita akan ada perubahan dan ada apa? Konflik. Dekat bahagian ni ada perubahan kat sini, kat bahagian ni perubahan yang tempat yang sama. Kan? File yang sama, tempat yang sama kena berubah. Dia akan bagi tahu kita kat mana ada konflik dan kita nak handle konflik macam mana. Dia akan bagi tahu cara kita. Tapi itu nanti kita akan tengoklah macam mana kan. So itulah serba sedikit macam mana nak guna guna Git ni lah, gunakan GitLab. So tak payah risau lagi file hilang ke, file apa ke. So begitulah dia. Apa lagi nak tahu pasal Git? Dalam notice Git ni, okay, dia nampak dia dah hijau ni sebab kita dah push tadi. Dia ada banyak lah function lain. Kita boleh juga tengok dia punya log kan. Tengok log dia. Kita apa yang kita buat sebelum ni, first commit ni buat apa, kita commit apa. Second commit tadi kita buat apa, kita add comment to user controller. Dia tahu kita buat apa dan benda ni boleh keep track lah. And then kalau kita nak revert balik ke kod yang lama tu pun boleh, sebab dia simpan kita punya ni. Contoh kata saya tak nak dah pakai yang komen tadi tu, nak revert balik, kita boleh revert balik lah kan. Ni boleh revert balik, macam mana kan. So boleh lah macam-macam. Jadi dia buatkan kita punya managing code tu lebih teratur dan juga nak bekerja secara kumpulan tu lebih mudah. Tak adalah nanti kita dah ubah kat sini, orang lain pula datang ubah lagi. Kalau kita letak kat satu kod tu dalam satu server yang sama kan, orang lain ubah, kita pun ubah, dah bercelaru kod tu. Elok-elok benda tu elok dah jadi cacah marbah kan. Jadi bila ada Git ni, dia akan bagi tahu kita ada changes. Terpulang kepada siapa yang pegang siapa main programmer lah. Dia kena decide lah nak terima atau tidak changes tu. Kalau terima, kita terima. Tak nak terima, kita nak terima changes yang mana satu. Ada banyak changes, 3-4 changes. Kita nak terima changes yang mana satu. Kita yang control. Macam tu. Boleh faham Okey. Itu saja ni. Okey, sebelum tu, contoh kalau kata kita terdelete kan. Contohlah kata kita terdelete, macam mana, bukan terdelete lah, kita nak clone balik kita punya file ni kan. Contoh kita clone lah, delete. Contoh kata saya delete kan. Cannot be completed sebab because the folder file of program. Sekejap. Okay, kita tutup lah dulu. Try again. Apa lagi? Mungkin ini kot. Kita pun tutup. Apa lagi ni? Apa lagi Untuk ni tak ada apa dah. Contohlah kata mungkin Git dah pakai kot tu yang dia tak susah delete tu. Mana contoh kata delete yang inilah contoh kata kan. Ni dah commit ke belum ni? Dah, kita tengok status dia. Kita boleh tengok status Git ni sebenarnya. Git, notice Git, kat mana tengok status show log. Okay, patch. Tak apa, kita tengok commit master. Tak ada apa nak commit. Kalau nak tengok status, kita commit master je lah. Memang tak ada apa nak commit. So okay ni kan. Kita boleh delete tak? Tengok. Dah terdelete dah. Alamak, dah terdelete. So macam mana? Kita clone balik lah. Tengok sini. So saya memang dah ada ni lah. Kita clone je lah balik. Saya dah ada backup dekat sini. Kita clone with SSH. Copy URL.
Lepas tu kita masuk tadi file tadi dalam folder review ni, right click, kita git clone je. Git clone. Dia dah copy dah siap-siap kita punya yang kita apa, dia dah letak siap-siap kat kita punya yang kita dah copy tadi kan. Dia tahu-tahu je kita nak copy yang ni. So directory tu kita letak nama ni. Kita bagilah nama CI for app ni. Ikut sama nama macam ni lah kan. So kita klik OK je lah. Load putih key ni, kita load putih key yang kita dah set tadi. Klik OK. Dia akan clone. Ini kalau sama ada terdelete ataupun dekat PC baru Kalau kat PC baru kita nak tarik balik kan, kita clone macam tu je. Lepas tu kita close. Dah ada. Awak dah ada dah. Okey ni. Dah ada dah. Tak payah risau. Tadi baru delete je. Ni dah ada balik kan. Kita clone je. Macam itulah caranya menggunakan Git. So anda tak payah risau lagi pasal apa PC down ke PC rosak ke. Yang penting kita ni lah. Itulah. Tu sebab kadang ada yang apa buat lawak kan, kalau bekerja dalam office bangunan terbakar kan, Git commit push. Git add commit push. Dia kata kan. Sebab itu yang benda paling penting dulu. Kalau tidak nanti habis terbakar dengan kod-kod seperti terbakar, habis hilang. So sekian saja. Terima kasih banyak-banyak. Semoga berguna ilmu ni, boleh digunakan. Alright, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.